sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat status COVID semasa di negeri Sabah. Hari ini hari Jumaat dan saya terus membaca kepada laporan yang telah disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengenai kedudukan COVID atau kes COVID semasa di seluruh negeri Sabah. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baharu COVID pada hari ini ialah 512 kes. Ini kalau kita lihat ada sedikit penurunan daripada jumlah kemarin atau semalam. Semalam mencatatkan 660 ya. Dan hari ini 512. Walaupun ini kita anggap masih satu jumlah yang agak tinggi dan saya akan nyatakan kemudian apa yang telah menyumbang kepada kes yang tinggi ini. Jumlah kumulatif setakat hari ini ialah 25.441 kes. Hari ini 3 kes kematian dicatatkan, yaitu 2 di daerah Tawau dan 1 lagi di daerah Kota Kinabalu. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah, kami di Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan COVID ingin merakamkan setinggi-tinggi takziah pada keluarga yang ditinggalkan. Pada hari ini, seramai 300 pesakit COVID telah sembuh dan dibenarkan keluar daripada hospital. Manakala seramai 2268 pesakit masih menerima rawatan, yaitu 641 orang di hospital dan 1.627 orang di PKRC. Bilangan pesakit COVID dalam ICU pula ialah 70 orang, di mana 16 orang memerlukan alat bantuan pernafasan ataupun ventilators. Saya pergi kepada statistik kes-kes jangkitan COVID mengikut daerah. Yang tertinggi pada hari ini ialah Lahadatuk 194. Diikuti dengan Kota Kinabalu 71, Tawau 50, Tuaran 45, Sendakan 40, Kudat juga 40, Papar 23, Penampang 14, Beaufort 10, Kutablut 7, Sempurna 5, Putatan 5, Pitas 4, dan daerah Kota Marudu, Kuala Penyu, Tenem dan Ranau masing-masing mencatatkan 1 kes. Ya, Zoom ada masalah, ada problem. 1 kes di daerah masing-masing pada hari ini. Daerah-daerah berikut tidak mencatatkan sebarang kes baru pada hari ini. Daerah-daerah tersebut ialah Beluran, Keningau, Kunak, Kinabatangan, Sipitang, Tambunan, Tongod, Telupid, dan juga Nabawan. Kalau kita perhatikan, cuma 1 daerah yang
masih merupakan zon hijau, yaitu daerah Nabawan. Sukacita dimaklumkan, tiada penambahan zon merah direkodkan pada hari ini. Pada hari ini juga terdapat satu kluster baru yang dilaporkan di daerah Tawau, yaitu kluster kasir yang mencatatkan sebanyak 8 kes. Sebagai kesimpulan, daripada 512 kes positif COVID hari ini, sebanyak 194 kes atau hampir 38% adalah berpunca daripada kluster Sabaru di Lahad Datu. Manakala selebihnya iaitu 318 kes berpunca dari kategori lain seperti seringan kontak rapat, seringan bergejala dan juga seringan yang dibuat di komuniti. Jumlah kapasiti katil di hospital adalah sebanyak 990 katil. Sementara di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC adalah sebanyak 5.488 katil, menjadikan jumlah keseluruhan katil sebanyak 6.478. Secara keseluruhannya, penggunaan katil pada hari ini atau setakat ini adalah 35% atau lebih tepat 35,01%. Saya juga ingin mengumumkan keputusan bagi sekatan kemasukan ke negeri Sabah bagi pemegang pas lawatan jangka panjang daripada negara-negara yang dianggap berisiko tinggi. Kerajaan negeri pada hari ini memutuskan untuk memansuhkan kenyataan media Jabatan Ketua Menteri yang bertarikh 4 September 2020 berkenaan sekatan pas lawatan jangka panjang bagi tiga warga negara, yaitu India, Indonesia serta Filipina, dan menerima pakai ketetapan Kerajaan Persekutuan mengenai sekatan kemasukan ke Malaysia kepada pemegang pas lawatan jangka panjang bagi negara-negara berisiko tinggi terhadap COVID-19 melalui surat Ketua Pengarah Imigresen Malaysia bertarikh 4 September 2020. Senarai terkini negara-negara yang disekat kemasukan bagi pemegang pas lawatan jangka panjang. Ya, saya ulang. Sekatan kemasukan bagi pemegang pas lawatan jangka panjang daripada melibatkan negara-negara berikut: Amerika Syarikat atau the United States, Brazil, India, Rusia, Peru, Colombia, Afrika Selatan, Meksiko, Spanyol, Argentina, Chile, Iran, United Kingdom, Bangladesh, Arab Saudi, Pakistan, Perancis, Turki, Itali, Jerman, Iraq, Filipina, dan juga Indonesia. Ini bermakna pemegang pas lawatan jangka panjang daripada negara-negara ini, yaitu 23 buah negara, tidak dibenarkan masuk ke Malaysia.
termasuklah di Sabah, ya. Berikut ialah senarai pas lawatan jangka panjang yang tidak dibenarkan masuk ke Sabah. Nah, ini kategori dia, ya. 1, permastautin tetap PR, bermana mereka yang mempunyai status PR pun tidak dibenarkan, ya. Pas program Malaysia My Second Home MM2H. Larangan ini juga termasuk ke atas mereka yang mengambil bahagian dalam MM2H. Semua ekspatriat, yaitu pas pengajian kategori 1, 2 dan 3, pas lawatan iktisas dan pas tanggungan. Kategori keempat ialah pas suami atau isteri kepada warga negara. Ini bermakna kalau isteri atau suami seorang rakyat Malaysia yang masih berada di luar negara, mereka juga adalah dalam kategori yang dilarang masuk ke Sabah buat masa ini. Sekiranya mereka datang daripada 23 buah negara yang saya telah umumkan tadi. Satu lagi kategori pas lawatan ialah pas pelajar daripada mana-mana negara yang saya telah sebutkan tadi. Kategori keempat, pas lawatan kerja sementara, temporary work pass, dari mana-mana 24 buah negara yang saya telah senaraikan tadi. Semua ini atau kategori ini daripada 23 buah negara yang telah saya senaraikan tadi tidak dibenarkan masuk ke Sabah. Sekatan ini juga turut melibatkan warga negara asing lain yang bermastautin atau mempunyai pas lawatan jangka panjang di negara-negara yang dinyatakan yang dinyatakan di atas tadi. Kelulusan masuk yang telah diberi kepada warga negara terlibat juga tidak terpakai sepanjang tempoh sekatan. Akan tetapi, senarai pas lawatan jangka panjang yang telah dinyatakan tadi dibenarkan masuk ke negeri Sabah sekiranya mendapat kelulusan Ketua Pengarah Imigresen Malaysia dan tertakluk kepada panduan kemasukan ke negeri Sabah. Walau bagaimanapun, pengecualian sekatan kemasukan kepada 23 warga negara yang dinyatakan di atas adalah diberi kepada kategori berikut. 1. Diplomat yang layak di bawah perintah pengecualian atau exemption order dan tanggungan bagi diplomat atau staf kedutaan yang belum mempunyai pas kemasukan khususnya mereka yang masuk buat kali pertama, mereka perlu mendapatkan kelulusan masuk daripada Ketua Pengarah Imigresen terlebih dahulu. Satu lagi yang diberi pengecualian ialah anak kapal yang masuk bagi menjalankan aktiviti sign on atau join ship dan sign off. Ketiga, kategori kru dan pekerja profesional di dalam industri petroleum atau lebih dikenali sebagai ONG atau oil and gas, yang telah mempunyai pas dan diberi kelulusan masuk oleh Kerajaan Negeri Sabah.
Sehubungan dengan itu, semua kemasukan ke negeri Sabah adalah tertakluk kepada arahan-arahan sekatan kemasukan ke negeri Sabah yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri dari masa ke semasa. Panduan kebenaran masuk ke negeri Sabah dari Semenanjung Malaysia, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa 3 Oktober hingga 6 Desember adalah seperti mana yang dinyatakan dalam lampiran yang boleh disimak oleh semua mereka yang terlibat. Penempatan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di Anjung Teduh, Felda Sahabat Lahadatu. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Anjung Teduh, Felda Sahabat Lahadatu mulai 24 Oktober hingga 6 November yang kemudiannya dilanjutkan sehingga 20 November, iaitu hari ini, ya. Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan sebanyak 3,743 saringan dan sebanyak 89 kes positif telah direkodkan di lokaliti tersebut. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Anjung Teduh, Felda Sahabat Lahadatu mulai hari ini seperti yang dijadualkan. Saya juga diingatkan bahawa kesemua penduduk di lokaliti yang berkenaan masih tertakluk kepada SOP PKPB yang dilaksanakan di seluruh negeri Sabah. Berikut ialah satu perintah baru kawalan pergerakan yang diperketatkan PKPD di K Avenue, Megacity, Penampang. Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara hari ini mendengar pembentangan daripada MKN Sabah mengenai peningkatan kes positif COVID-19 di K Avenue, Megacity, Penampang, Sabah. Kalau saudara-saudari masih ingat, ini adalah sebuah tapak pembinaan, ya, di sekitar Kepayan, ya. Sehingga 16 November, sebanyak 110 kes positif telah direkodkan di lokaliti ini. Atas nasihat dan penilaian risiko yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Sidang Khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di K Avenue, Megacity, Penampang bermula pada 22 November, iaitu lusa, ya, sehingga 6 Desember tahun ini. Pelaksanaan PKPD ini akan merangkumi pejabat, kotes pekerja dan tapak pembinaan yang melibatkan seramai 400 orang. SOP PKPD ini adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Dan antaranya ialah 1. Pergerakan keluar masuk dari kawasan PKPD ini adalah tidak dibenarkan kecuali bagi kes-kes keselamatan dengan kebenaran Polis Diraja Malaysia. 2. Bekalan makanan kepada yang memerlukan akan diagih dan diselaraskan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah. 3. Seorang wakil daripada setiap rumah turut dibenarkan keluar dari kawasan PKPD dengan kebenaran Polis Diraja Malaysia khusus untuk pengeluaran keuangan daripada mesin ATM atau bank dan untuk membeli keperluan asas dan juga bahan-bahan lain yang bukan makanan atau apa yang dipanggil non-food items, ya.
Ini laporan bantuan makanan, bakul makanan atau food baskets. Sehingga hari ini 197.839 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Saya ingin membaca kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kadar pematuhan penduduk terhadap SOP PKPB ialah secara puratanya bagi keseluruhan negeri Sabah adalah 97.63%. Pecahan mengikut daerah adalah seperti berikut. Niat kita atau niat saya membaca peratusan pematuhan SOP ini bukanlah untuk menyatakan atau mempamerkan mana yang terbaik dan mana yang kurang baik. Tapi kita harapkan ini sedikit sebanyak akan memberi motivasi dan perangsang kepada penduduk-penduduk di daerah di mana peratusan ataupun tahap pematuhannya masih agak rendah, supaya memastikan pematuhan maksimum seperti mana daerah-daerah yang peratusan pematuhannya begitu baik sekali. Kota Kinabalu 99%. Ini kadar pematuhan ya terhadap SOP. Kinabatangan 99%, Sipitang 99%, Kudat 98.5%, Kunak 98.5%, Beaufort 98.5%. Daerah berikut mencapai 98%, Penampang, Papar, Kota Merudu, Beluran dan Sendakan. Dan daerah-daerah berikut mencapai tahap pematuhan 97%. Tuaran, Keningau, Tenem, Tawau, Lahadatu dan daerah-daerah berikut mencapai peratusan pematuhan 96%, Ranau dan Kota Belud sempurna 95%. Jadi inilah statistik pematuhan, dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, niat kita untuk memberi statistik ini bukan tujuan untuk menyatakan ada daerah-daerah yang pematuhannya masih rendah, tetapi sebagai satu perangsang bagi semua daerah-daerah di Sabah agar berusaha untuk memaksimumkan pematuhan SOP PKPB ini, kerana seperti mana yang kita telah nyatakan lebih awal, pada akhirnya yang menentukan jaya atau tidaknya usaha kita untuk memerangi penularan COVID ini adalah disiplin di kalangan penduduk sendiri. Berikut ialah laporan Sekatan Jalan Raya atau SJR, penguatkuasaan perairan Sabah, sanitasi dan hibahan umum oleh Jabatan Penerangan melalui program Info on Wheels. Sebanyak 73 sekatan jalan raya telah dilaksanakan, melibatkan pemeriksaan 48.159 kendaraan. Daripada jumlah tersebut, 36 buah kendaraan telah diarah berpatah balik, manakala 18 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP COVID-19. PDRM juga telah melaksanakan 90 hibahan melalui kereta peronda. Penguatkuasaan SOP turut dilaksanakan di perairan Laut Sabah oleh pasukan polis marin yang melibatkan 55 pemeriksaan di kawasan pantai timur dan 16 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan juga Labuan. Jambatan Bomba dan Penyelamat Sabah pula telah melaksanakan operasi sanitasi di 8 premis di 5 buah daerah, iaitu Tawau, Kota Kinabalu, Kota Belud, Sempurna dan Lahadatu.
hibahan umum info on wheels oleh Jabatan Penerangan Sabah mengenai pematuhan SOP, amalan 3W, mengelak 3C, dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 102 lokasi di 16 buah daerah melalui hibahan dengan menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Mandarin, bahasa Kadazan, dan juga bahasa Bajau. Kerjasama padu daripada semua pihak amatlah diharapkan dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi SOP yang sedang berkuat kuasa dan mengamalkan norma baharu dalam kehidupan seharian. Dan seperti mana yang saya nyatakan setiap hari ataupun setiap kali kepada mereka yang mempunyai sahabat atau teman yang didapati positif COVID, cepat-cepatlah untuk mendapat rawatan melalui ujian. Kerana seperti mana yang saya nyatakan lebih awal, kadar infeksi atau penularan COVID ini amatlah tinggi di kalangan masyarakat. Sekian, dan itulah laporan bertulis yang saya baca, laporan bertulis yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk pengetahuan dan tetapan kita semua. Seterusnya saya akan pergi kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh para media. Soalan-soalan ini adalah yang telah dihantar lebih awal. Ya. Soalan pertama daripada New Straits Times. Out of total cumulative COVID cases, how many are children in the age range? Jawapan kami ialah, berdasarkan kepada laporan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, 12.15% adalah terdiri daripada 12.15% daripada keseluruhan jangkitan COVID di negeri Sabah adalah terdiri daripada bayi dan kanak-kanak, 12.15%, which is rather high. Ya. Setakat 19 November 2020, seramai 3,030 orang bayi dan kanak-kanak di bawah 12 tahun dilaporkan telah dijangkiti virus COVID di negeri Sabah. Daripada jumlah ini, kanak-kanak yang berumur kurang daripada 5 tahun adalah 1,241 orang. Dengan bayi yang berumur di bawah 1 tahun, 191 orang. So you can see they are as young as under 1 year old. Soalan kedua daripada NST juga, how many of those children require psychosocial support? In what condition they should also need counseling and support? Do they also subject to stigmatizations from the society? Jawapan kita ialah, Pasukan Kesihatan Mental dan Sokongan Psychosocial ataupun Mental Health and Psychosocial Support Services atau MHPSS memberikan sokongan dalam bentuk Psychological First Aid atau PFA kepada semua individu yang terkesan oleh COVID tanpa mengira umur. Perkhidmatan ini diberi kepada individu yang dijangkiti oleh COVID-19 ataupun di kuarantin. Perkhidmatan ini diberi kepada orang awam dan kekitangan yang terkesan dengan COVID-19. Selain itu, orang awam juga boleh mendapatkan perkhidmatan PFA, Psychological First Aid, melalui talian hotline MHPSS mengikut daerah masing-masing. Seperti yang dinyatakan tadi, MHPSS stands for Mental Health
and Psychosocial Support Services. Ya. Kanak-kanak juga diberikan PFA. PFA sudah saya nyatakan tadi ya. Dia punya apa tu? PFA ya. Iaitu Psychological First Aid ya. So kanak-kanak juga diberi PFA melalui pasukan MHPSS yang akan menghubungi mereka melalui penjaga masing-masing. Sekiranya tidak dapat dihubungi, kanak-kanak ini akan diberikan PFA semasa berada di pusat rawatan. Ini bagi memastikan kesihatan mental mereka tidak terjejas. Kanak-kanak yang berada di pusat rawatan diberikan PFA kit yang mengandungi buku-buku dan alat tulis selain daripada konseling sekiranya diperlukan. Aktiviti-aktiviti PFA yang dilakukan bersama dengan kanak-kanak termasuklah terapi seni, terapi musik dan tarian serta aktiviti bercerita. PFA juga diberi kepada penjaga agar mereka dapat memberikan maklumat terus kepada pasukan MHPSS jika terdapat masalah kesihatan mental. Antara masalah yang mungkin dihadapi adalah tekanan, termasuk stigma daripada persekitaran kanak-kanak tersebut. Penjaga dinasihatkan agar sentiasa memantau keadaan kesihatan mental anak-anak dan terus merujuk kepada pasukan MHPSS jika memerlukan intervensi. Setakat ini, tiada kanak-kanak yang memerlukan intervensi lanjutan yang memerlukan rujukan ke pakar psikiatri. Jumlah PFA kit yang telah diedar setakat ini adalah 977 set. Ya. Selain daripada itu, kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sabah juga ada menyediakan perkhidmatan sokongan atas talian, iaitu telecounseling atau sokongan psikososial COVID-19 kepada mana-mana individu yang menghadapi tekanan atau memerlukan sokongan psikologi akibat COVID-19 ini. Mana-mana individu yang memerlukan perkhidmatan sokongan atau talian, iaitu telecounseling atau sokongan psikososial, bolehlah menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat Sabah untuk pertanyaan lanjut. Ini lagi satu soalan daripada Borneo Today. Apa perkembangan terkini saringan di Kampung Nombak dan penempatan telipuk? Berapa banyak sudah disaring dan berapa ramai dikesan positif? Setakat 19 November, sebanyak 1.561 orang penduduk atau 1.561 orang penduduk skim penempatan telipuk telah disaring. Daripada jumlah ini sebanyak 131 orang dilaporkan positif, manakala 276 sampel ujian masih menunggu keputusan. Dalam tempoh yang sama, 872 orang penduduk di Kampung Nombak telah disaring. Daripada jumlah tersebut, 72 orang telah didapati positif, manakala 113 sampel ujian masih menunggu keputusan. Jadi, harapan kita ialah jumlah mereka yang positif ini adalah dalam jumlah yang terkawal. Walaupun saya nyatakan lebih awal sebelum ini bahawa kita harus bersedia untuk menerima kemungkinan jumlah yang positif di dua tempat ini mungkin tinggi, yang dengan sendirinya akan menambah kepada statistik tinggi kepada secara keseluruhan bagi negeri Sabah. Tapi setakat ini, walaupun ujian semua hasil ujian belum diketahui, setakat ini saya lihat jumlah yang didapati positif masih dalam jumlah yang saya pikir terkawal. Ya. Soalan kedua, ada berapa lagi sampel yang belum diproses di Sabah setakat ini? Setakat 19 November, sebanyak 4.496 sampel
masih belum diproses di Sabah. Dan daripada 4.466, 64% akan diurus di Sabah, manakala yang selebihnya di luar ataupun di Kuala Lumpur. Ya. Jadi beginilah atau begitulah jawapan-jawapan kita kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh semua atau oleh media, dan barangkali kalau ada soalan tambahan saya persilakan sekarang. Silakan. Dato', Ya. Diri here. Just want to know, you spoke about the backlog test, kan? It's 4,000 over, right? Ya. From as far as when, this test? It is not stated as far as when, but suffice to say that our capacity, local lab capacity to process per day is 2,700. Yeah? And that is why one of our one of our wishes for next year is to increase, to find a way to increase the capacity of processing up to 4,000 per day. Yeah. Okay, thanks, Dato'. Yeah. Hello, Dato'. Yes. This is Rebecca from the Vibes. Yep. Just want to ask, with the high number of cases in Sandakan, how is the COVID bed capacity here doing? How is the Bed capacity, bed for COVID-19 patients here, the bed the capacity? occupancy? Okay. I think I have just announced this. You see, if you look at the general, what we call this, bed capacity, there is no problem. But you must remember that again, when you talk about capacity in hospitals within the town, yeah, especially the most popular one is Queen Elizabeth Hospital. Obviously, there will be somewhat rather a capacity which is, yeah. Yeah, there will be obviously be more demand in KK or probably even Sandakan than the rest of the districts. So while I was saying just now that the utilizations of the overall beds, the whole of the state is somewhat about slightly over 30%, but we have to admit that in certain districts there is more demand than the other districts, and one of them that is most in demand is obviously Kota Kinabalu. And specifically for Sandakan, yeah, for the Duchess of Kent Hospital in Sandakan, I think currently the utilization of bed is about 59%. Yeah. Okay, thank you, Dato'. Thank you, Rebecca. Yeah. Dato', Yeah. this is Julia. Julia from Millennial. You Yes, said that Julia. Yeah. hi. You were saying that the demand for beds in the Queen Elizabeth and KK is very high, and you said Duchess of Kent was 59%. What about Queen Elizabeth? Queen Elizabeth, yeah. I talking about the statistics, is that? Yeah. Correct. 68, yeah? Yeah. See, when you talk about demand, you also talk about the number of patients that is being discharged daily. So obviously there are days that you have the capacity is less simply because there are more patients. And there are also days when the availability of beds is much better simply because more people, more patients has been discharged. So currently, I'm talking about today, the current bed capacity in the Queen Elizabeth Hospital, its availability or utilization is somewhere about 68%. Yeah, 68%. So that's the statistic that we get from the health department. Yeah, 68. Yeah, 68%. Yeah. 61, yeah.
And there is another hospital in Likas, as you may well remember, in the hospital, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak in Likas is the current utilization of beds about 61%. So, of course, it doesn't happen daily, as I was saying. It depends on, it goes up and down depending on the number of discharges and the demand from the patients. And I just want to remind that it's not only the people within the city of Kota Kinabalu that go into the hospital. Some patients are also brought in from other districts surrounding Kota Kinabalu. Thus, that's the reasons why the utilization of hospital bed in Queen Elizabeth is slightly a bit more than the rest of the state. Yeah. Dato', Yes. it's Rebecca again. The COVID bed capacity, right? Just now you said in hospital Duchess of Kent. So does it include the low risk quarantine and treatment centers atau itu lain? No, I'm talking about the hospitals. Yeah. That's not, yeah. Okay. And the reasons why, if you look at the average of the entire state, that include the low-cost treatment center, the demand would obviously register a much smaller percentage simply because PKRC is available at all time. I mean, the demand is not that it's not that high because that is intended for patients in the low, for patients that does not need hospitalizations. Yeah. Dato', do you happen to have the statistics? Because I count myself, right? Macam not enough. Where? In Sandakan. Because yesterday alone we have over 1,600 active cases. Well, our statistics supplied by the health department show otherwise, Rebecca. Yeah. I mean, I'll have to agree with the official statistics supplied by the health department because they are working on the ground, and and obviously they are in a better position to see for themselves because they are actually working on the ground. So is there a percentage for the PKRC capacity? Don't have. PKRC in Sandakan or overall? Yes, in Sandakan. Berapa? PKRC. No, in Sandakan. Berapa persen? Itu 32%. Yeah, the current utilization of PKRC in Sandakan is about 32%. Yeah. 32. Okay, thank you, Dato'. Yeah, there are a couple of If you can remember, there are a couple of buildings or rather facilities that have been turned into PKRC. Yeah. PPR Batu Putih 0%. Yeah, and there is another in Batu Putih. PPR Batu Putih. Kosong. yeah, PPR Batu Putih. Yeah. Ya. In Sandakan too. The utilization is 0 at the moment. Yeah. Ada lagi Dewan. Okay, thank you, Dato'. Yeah. Ada lagi? Ini mo? And Dato', Julia here again. Yes. I was trying to understand the entry policy. I'm not sure. Could you maybe explain to us in summary what is the new entry policies for Sabahans or non-Sabahans? Okay. Because I was the three citizens that you mentioned, Indonesians, and Filipinos, are still not allowed in, right? Yeah, basically what it says that we bar people from high-risk countries to enter Sabah or even Malaysia for that matter. And I have given you the list of 23 countries that are barred from entering Malaysia. And obviously it includes Sabah too. Of course, Sabah has its own rules, and then own rules which I believe is a bit more strict than the rest of the country. Because to a certain extent we have some control of the immigrations in our own state. The whole idea is that we don't want
people from these countries to enter here because more likely, the risk is higher than other countries. Yeah, but there are exceptions. As I was saying, one of the exceptions is that if they are diplomats. Yeah, if they are diplomats, then obviously, as a matter of policy, we allow diplomats and their family to enter, because these are on a reciprocal basis. Yeah, yeah. Secondly, we also allow workers, or rather expertise in certain category of industry. Oil and gas is one of them. Yeah, oil and gas is one of them, because they are deemed to be important to the smooth operations of the oil and gas. So they are another category of people that are given exemption to enter Sabah or even Malaysia for that matter. But having said that, it is important to know that they have to comply and to the strict SOP and conditions of entry that we have established, which means to say that they are deemed, or they must prove themselves to be healthy, have taken the tests that qualify them to enter this country, and that sort of thing. Yeah. Oh, so that means that before this, diplomats and this ONG industry workers were not allowed in, but No, now. what I'm saying, we are just emphasizing the category of people from specific countries that are now not allowed to enter. You see, there have been a couple of directives, and what the government have done now, as I believe it, as it is that they have actually made a simple list of just one list for the whole country, for as a reminder to everyone that these are the countries that you do not allow entry to the country, and the exemptions, or the category of exemption that are applicable, notwithstanding that they are one of the 23 countries that have been barred from entering the country. I think they merely simplified. Yeah. Sorry, just want to understand this. So that means before the decision by the state government now, that means all these 23 countries, they were allowed in before? No, I mean, I of didn't, course, subject to condition. I didn't say that. What I'm saying is that there have been some directive. And what we have done is there is just one rule for the entire country that includes Sabah. Yeah? I see. Okay, thank you. Yeah. I know it's a bit complicated, or a bit to understand, but for those of you who want more details, you can ask, or you can request from our secretariat the exact announcement, so that you have better understanding of the what do you call this, the rule that which I have just announced just now. By the way, these rules come from another department, which is not directly under what you call this, under our secretariat, but they nevertheless request us to read it to everyone as a reminder, and of course to make sure that people really understand why certain category of people are not allowed to enter the state, and they have a better understanding of the rules that are currently in force. And I think that's the whole idea. Yeah. Kalau tidak pasti, mintalah daripada sekretariat. Ya. Takut ada yang tersilap. Ya. Jadi, kalau tidak ada, barangkali kita boleh tamatkan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian. Thank you very much to the press, to the media. We have asked very relevant questions, if I may say here. Dan terima kasih kepada semua pendengar
Harapan kita ialah kita dapat menangani masalah penularan virus COVID ini dengan jayanya berkat doa dan juga kerjasama daripada semua pihak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.